Nabi letakkan satu peringatan kepada kita sebagai umat baginda. Kata Nabi tentang masjid, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kamu bersungguh nak melancong, berziarah, nak berjalan-jalan, melainkan tujulah 3 masjid. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Kau jangan bersungguh-sungguh, mana duit ada, rezeki ada, wang ada, harta ada, masa ada, jangan bersungguh-sungguh melainkan pergi 3 tempat, 3 lokasi. Apa dia? Pertama, masjid hadza, masjid aku ini. Masjid apa? Nabawi, Madinah lah. Yang kedua, wal masjidil haram, masjid al-haram di Mekah. Yang ketiga, wal masjid al-aqsa, masjid aqsa di Palestin. Hadis sahih ni. Nabi ikat kita nak berjalan, nak ziarah, pergi ke 3 lokasi ni. Apa dia? Masjid. Maknanya nak melancong ke, nak melencong ke, nak berziarah ke, lokasi Nabi ikat dengan masjid. Masjid tu mana? Madinah, keseluruhan masjid lah, Nabawi, masuk Masjid Haram, Masjid Aqsa. Ini hadis Nabi menunjukkan kepada kita bahawa masjid adalah merupakan jantung hati kita. Maka berbahagialah puan-puan semua bila puan-puan dapat mengikat diri puan-puan dengan rumah Allah yang penuh barakah ini. Dan lebih berbahagia lagi bila kita ada keluarga yang cinta ke masjid. Suami kita tak dan azan masuk 7.16 maghrib, jam 7 dah ready dengan baju pakaian solat nak ke masjid berjemaah. Lebih runtung dari rezeki Allah Azza wa Jalla bila masuk jam isyak 8.26 sekarang ini, suami kita dah ada di lokasi rumah Allah yang penuh berkat. Beruntung kita satu keluarga, baik isteri, baik suami, anak-anak, bila dah masuk subuh 5.58 dia dah berada di rumah Allah Azza wa Jalla untuk naikkan ibadat subuh berjemaah. Beruntung besar bila dalam keluarga kita, bila nak masuk azan subuh, azan zuhur jam 1.13 tengah hari, tiba-tiba jam 1 dah ready bergerak ke masjid beribadat. Beruntung besar bila dalam suasana rumah kediaman kita dekat asar 4.20 minit petang, akhirnya jam 4 kita dah mula bergerak dengan solat nak ke masjid. Contoh, sebab apa? Jiwa anak-anak dalam keluarga, jiwa masjid, jiwa suami isteri, masjid. Alhamdulillah. Tapi amat malam, ini kata-kata saya tuan-tuan, amat malam, jikalau dalam kediaman kita, baik suami isteri, anak-anak, jam masa entah di mana dia tak tahu, jam maghrib pun dia tak pernah tahu, tapi dia tahu nak keluar untuk cari makan, untuk berjalan santai, untuk berseronok santai di restoran, kedai makan, di tempat-tempat yang namanya tempat berhibur, tapi masjid tak pernah tahu. Ini satu kerugian yang paling besar. Mudah-mudahan Allah campak kepada saya, hati tuan-tuan puan kita semua, kerinduan kepada rumah Allah akan berkekalan sampai bila? Sampai matilah. Ya, memang mati itu biasanya ke masjid akhirnya, tapi sebagai jenazah. Itu tak kira. Yang kita kena kira sebelum kita mati, langkah ke masjid malam, siang, pagi, petang, duha tak duhanya, mengajinya malam, itu kita kira. Dan bila sampai orang kita mati, orang usung tu tak ada apa dah, jenazah ke masjid sekalipun nilainya sudah tak sama dengan ketika dia hidup. Dia datang ke masjid, dengar azan, tiba di surau, dengar azan, masuk ke masjid, dengar ceramah untuk dapat ilmu. Ini baru ada nilai, sebab kita melekat dengan masjid pada masa kita masih bernyawa, bernafas. Daripada kalau kita dah mati, tak ada apalah, jenazah sajalah dia datangnya, tapi orangnya tak pernah sampai, maka tak ada makna. Sebab itulah ada orang tanya saya, apa hukum Ustaz? Hukum saja, kalau seorang tu meninggal dunia, mana afdal, sembahyang jenazah di masjid atau di rumah? Soalan tu tolong jawab. Siapa boleh jawab insyaAllah? Bila meninggal dunia ni, ayah meninggal ni, saya nak bawa jenazah sembahyang di masjid ke ataupun boleh sembahyang di rumah? Saya kata mahal ini di mana-mana pun boleh, di jalanan pun tak apa, dekat van jenazah pun, buka jenazah sembahyang itu pun sah, hatta sembahyang di kubur pun sah. Angkat jenazah, letak kubur, sembahyang jenazah, sah tak? Tak ada masalah.
Di hospital boleh, di rumah boleh, di jalan boleh, di atas van tu boleh sembahyang jenazah. Di masjid boleh. Jadi pada masa itu soal di mana jenazah ni, solatlah yang pentingnya, selesai. Hukum yang kita nak cari ialah masa hidup. Mana tempat sempat solat? Masjid ke rumah? Itu jawapan. Nabi ajar kita supaya sembahyang di masjid bagi seorang ayah, seorang suami laki-laki. Yang perempuan ada perbahasan zikir. Orang perempuan ada perbahasan lah. Tapi bagi orang perempuan, kalau ada keselamatan, keamanan, tak ada gangguan secara fizikal, dia ada ruang, datang masjid lah. Tambah pula dia ada suami yang boleh jaga dia, datang bersama suami. Tak ada di sana ikatan yang lain. Masjid juga. Jadi hukumnya bukan tunggu mati tanya nak sembahyang jenazah masjid ke di rumah. Saya jawab macam tu lah. Di rumah pun dia, di jalanan pun dia, di kubur pun boleh sembahyang jenazah, tak ada masalah. Tapi soalan kita ialah semasa hidup ini, nak zuhur kat mana ni, nak subuh kat mana ni? Itu soalan yang kita kena tanya. Sebab masjid adalah lokasi yang diajar agama untuk tempat beribadat dan seumpamanya.